Untuk membincangkan topik kita ni sangat-sangat menarik. Mungkin pertama sekali saya nak tanya dengan doktor bagaimana untuk kita mengesan anoreksia dan bulimia. Tadi kita dah bincang juga dengan Puan Najihah. Tapi apa antara pemeriksaan yang mungkin perlu dilakukan untuk mengenal pasti kedua-dua penyakit ni? Okey, dari segi psikologikal, kita akan nampak perubahan dari segi tingkah laku, pemikiran dan perawakan. Jadi buat anoreksia nervosa, apa yang kita akan nampak adalah perubahan berat badan yang sangat ketara. Jadi mungkin sebelum ni berat badan tu normal, tapi kemudian berat badan tu semakin lama semakin menurun dan ada kalanya mereka nak macam sembunyi jadi mereka akan pakai baju yang longgar, besar. Okay. Dia akan elak daripada bergaul sesama dengan family sebab dia tak nak makan dengan ahli keluarga. Dan kalau mereka makan pun kita akan nampak mereka ada ritual tertentu. Contohnya seperti macam dekat pinggan tu, dia akan macam kita nampak macam main-main dengan makanan tu. Okay? Dan dia akan ikut satu ritual tersendiri. Kalau tak ikut ritual tu nanti dia jadi resah, dia jadi anxiety. Okay. Itu antara ciri-ciri lah mengenal pastinya lah. Untuk mengenal pasti. Itu untuk anoreksia. Tapi kalau untuk bulimia pula, dia tak semestinya ada berat badan yang ketara, penurunan berat badan ketara. Ada kalanya pesakit bulimia berat badan dia rendah atau normal atau lebih sikit. Jadi kita tak nampak sangat dari segi perubahan berat badan. Tapi kelakuan dia waktu makan tu. Maksudnya kalau dia makan dalam 1 hingga ke 2 jam tu dia akan cuba cari jalan untuk membuang makanan yang dia telah makan tu. Okay. Jadi selalunya yang macam pesakit saya dia akan pergi ke bilik air, dia akan muntah ataupun dia akan lama dalam bilik air tu. Kadang-kadang selain daripada yang muntah tu dia akan cuba exercise. Okey. Sejurus selepas makan. Sejurus selepas makan dan tanda yang mungkin nampak pada dia orang kelenjar air liur tu bengkak, muka dia orang bengkak. Okey. Lepas tu dekat tangan ni sebab sentiasa jolok tekak untuk memuntahkan makanan tu. Jadi kita panggil Russell sign. Di knuckles kita ni dia akan jadi macam merah, melecet dan jadi careless, macam keras. Ini tanda-tanda seorang pesakit tu dia sentiasa menjolok makanan. Untuk keluarkan semula makanan. Dan lagi satu adalah gigi yang macam agak merepot lah sebab bila kita muntah, kandungan asid dalam muntah tu agak tinggi. Ya, betul. Jadi bila kita kerap kali buat macam tu, gigi akan terkesan juga. Oh, okey. Jadi bagi pandangan Puan Najihah pula bagaimana? Bagaimana dari segi pemakanan pula yang kita nak kenal pasti anoreksia dan bulimia ni? Antara pemeriksaan lah yang selalunya pakar dietetik lakukan untuk kenal pasti gejala awal. Mungkin ialah bila mereka memuntahkan. Kalau mereka mengambil suplemen detox macam mana pula? Okey, dia sebenarnya tiada ujian tunggal ataupun no single test untuk mengesan masalah gangguan pemakanan ini. Terdapat beberapa penilaian yang perlu kita jalankan untuk membawa kepada diagnosis ini. Pertama adalah daripada segi pemeriksaan fizikal, okey, oleh pegawai perubatan lah. Yang kedua adalah ujian air kencing dan juga ujian darah, okey, untuk kita tengok daripada keputusan tu macam mana dia punya electrolyte balance dia dan juga status hidrasi dia. Dan ketiga adalah daripada segi penilaian psikologi. Okey, untuk daripada segi pemakanan sebagai seorang pegawai dietetik sangat penting untuk kami tahu gejala dan juga tanda awal kepada masalah gangguan pemakanan ini. Sekiranya individu itu mempunyai gejala seperti diet yang berterusan dan berulang, okey, sentiasa berpuasa, pengiraan kalori setiap kali makan, makan dengan menggunakan utensil ataupun pinggan atau mangkuk yang tertentu sahaja, okey, dan juga kerap kali menimbang berat badan mereka dan juga makan pada waktu yang tertentu sahaja. Itu merupakan salah satu pemeriksaan yang kita boleh jalankan sebagai seorang pegawai dietetik. Okey, bukan macam intermittent fasting yang sekarang tengah trend. Bukan. Bukan Okey.